Kalau tak faham, dia tak faham. Nak buat macam mana? Jadi, terima kasih Wak Ayang. Terima kasih. Dia sengit pi lah. Aku pun tak tahu nak buat macam mana tu dia. Sebelah tu yang sengit kot. Jadi aku padam lah. Mana ada sengit? Yang atas. Baik tu. Aku padam. Sebab sengit yang masih dia tanda api tu kalau straight dia ambil balik kan. Tak apa, ambil pi lah. Kita buat pi lah pelan-pelan. Sebab masalah amal tadi kan. Hari ni. Okey. Man. Orang kalau contoh dia. Contoh bila man lapak. Cik. Lapak. Lawan dia apa? Kenyang. Tu lawan dia. Okey. Sani. Lapak perlu apa? Makan. Bila makan kenyang ataupun okey lah. Ada lah. Okey. So this procedure dia. Normal lah kalau orang lapar pergi makan. Normal lah kalau orang mengantuk pergi tidur. Okey. Normal lah kalau orang dahaga minum. So bila orang dah kenyang dah pergi makan juga. It's not good. Kenyang. Kalau orang dah kenyang pergi makan juga. Faham tak? Tak best lah, tak patut, tak elok lah. Dan orang yang dahaga pergi minum juga. Orang yang dah minum, dah okey. Pergi minum lagi, tak kena lah. Faham tak? Hari ni nak cerita bab ni, contoh dia. Bab mengingati Allah, okey? Bab mengingati Allah. Mengingati Allah. Kiranya aku nak tanya hang satu. Apa yang nak ingat sekarang? Selain daripada Allah. Cuba sebut. Teko tu. Okey? Cuba ingat teko tu. Ingat teko. Bullshit. Kalau benda ada depan mata, macam mana boleh ingat? Cuba ingat macam mana benda nyata ada. Betul no. Nampak tak? Nama awak tu aku lupa. Rahimi. Remy, tengok Remy. Pen ni. Okey, lepak ada depan mata Remy kan. Cuba ingat lepak. Mengingati lepak. Benda tu ada. Macam mana hampa nak ingat? Benda tu ada. Kalau kata nak isap rokok. Mana aku isap rokok? Memang rokok seorang lah. Bawa. Okey, aku nak isap rokok lah. Contohlah aku nak isap rokok lah. Mana isap rokok tu? Tak isap. Contoh aku nak isap rokok. Tak isap-isap. Cara dia lagu tu lah. Kemarin mereka abang kat aku. Kemarin Din kan. Din main kemarin. Din kata. Letter aku tak tahu lah. Bila benda tak ada depan mata. Baru nak ingat kat mana aku tak letter dan aku tak letter. Tapi kalau benda ada depan mata. Dia kata kat aku kemarin celaka punya Aziz. Jadi you see, bila benda ada. Macam mana nak ingat benda yang ada tu? Cuba ingat teko tu. Nyata ada. Nak mengingati lepat ni macam mana dia datang ni? Pokok apa manis melecah tak tapi biak mu dah manis dah. Apa dia ni? Nama gudang garam tapi manis. Tak rasa garam pun. Gudang manis. So hari ni hampa tengok yang nak try cerita satu. Okey. Wujud artinya apa? Tadi dah kata yang jadi roplah guna akal bila benda tak ada. Bila benda tak ada, baru guna akal. Bila benda tu tak ada, maka kita guna akal. Kita guna akal.
Okey, lah ni nak tanya. Nama apa tu? Ha? Sama nama orang. Tu yang heran. Ha, nama apa? Sama dengan dia pula. Jasmi. Oh, Nazmi. Ingat Jasmi. Teringat kawan aku. Tukang masak seorang. Okey, baik. Okey, sekarang ni Nazmi. Apa yang tak ada dekat Nazmi yang Nami nak ingat ni? Jam tangan ada tak? Jam tangan duduk datang tak? Kalau ada, rumah ada jam tangan. Duduk datang tak? Almari ke? Dalam almari tinggal. Boleh nampak tak benda tu tak mana. Nampak otak main. Ha? Mata lain main. Okey, sekarang ni ambil bola. Tu ambil apa? Dalam masuk kesukaan apa pun tak main. Tak ada. Okey, kalau lagu tu nak cerita apa ya? Kasut jogging apa pun tak ada. Ha, ada. So, kasut yang tu tak ada sini, ada sana. Boleh bayang kasut tu pasal tak ada. Pasal apa? Okey. So, lepas tu hari ni aku nak tanya. Allah tu ada dengan hang berserta. Hang perlu fikir nak cari dia tak? Berserta, nyata ada. So, macam mana dia punya gaya cara mengingati dia? Kalau dia berserta, dia ada. Tujuan semayang untuk apa? Mengingati Allah. Betul kan ingat Allah dan semayang? Contohnya bila dia ni, apa Aiman? Aiman mau apa? Tanjung Malim ke mana? Mai dia mana? Mari cerita. Okey, Aiman. Dia mari faham, okey? Dia bercerita. Okey. Semayang Aiman ni, umur tu? Umur 26, Aiman pernah kusyuk ni. Jujur lah. Tak tahu kusyuknya. Okey, baik. Just telling me you never. Okey, so sekarang macam ni. Bukan masalah jitera, bukan masalah pahang, bukan masalah bagan. Masalah satu dunia buat kusyuk ni. Macam aku kat Singapura tu ada satu abang umur 64. Bukan masalah orang Malaysia atau Singapura. Satu dunia masalah kusyuk ni. Tinggal dia tak mau berjujur. So, hari ni Aman. Tujuan semayang mengingati Allah. Bagaimana kita nak mengingati Allah? Okey, sebulat suara hakim mendapat sebulat suara daripada juri akan membuat keputusan sebentar lagi dan Tuan Hakim akan membuat contoh cerita lah. Tuan Hakim akan membuat keputusan sebentar lagi dan para pemerhati. Ada apa yang nak dicakap oleh saudara? Baik, Yang Arif, saya nak cakap sikit sajalah. Memandang akan kepada wajah para juri, menunjuk muka yang pelengah terhadap saya, tak puas hati dengan cerita-cerita dari lawyer ni tentang saya. Dan ni saya nak abang satu, mereka bersetuju untuk menyatakan saya sesat. Mungkin Tuan Hakim sendiri bersetuju mengatakan saya sesat, dan para pemerhati. Sebelum Yang Arif menjatuhkan hukuman sesat ke atas saya nak tanya satu benda. Yang Arif, jalan kita cerita hamba fikir, saya contoh dia macam ni, masuk satu rumah pecah, member saya jaga line, duduk depan pintu, duduk besar. Okey dapat, Roger. Aku ambil televisyen, tak ada nak keluar, orang tangkap dia. Aku nak lari, pintu belakang tak ada. Kantoi dengan TV kat tangan aku. Aku dituduh mencuri dengan ada bahan bukti. Kawan aku tak ada bukti apa duduk luar tu. Dia tu kes apa? Ha? Batu pahat? Bersubahat. Okey. Bersubahat. Okey. Okey, bersubahat. Baiklah. Juri bersetuju dan Tuan Hakim pun mungkin bersetuju. Sebab saya nak cerita bab ilmu ma'rifatullah. Mungkin Yang Arif dan segala-gala yang ada di dalam perjabatan ini tak mengaji ilmu mengenal Allah. Ilmu yang pertama telah dipotong. Walaupun di Universiti Azhar, half of them professor are Jewish, are Jew. So, mereka ni tak ajar ilmu mengenal Allah. Kalau mereka tak ajar, maka Tuan Hakim akan ada, Yang Arif dan para juri akan mengetahui ilmu
seharam batai. Ni tak kena menyalahi hukuman ni syarak, ni tak kena, ni tak kena, tak kena. Yang kata awak tak mengenal Tuhan tu macam mana pula? Tak boleh. So baiklah, saya tak boleh nak tentang pasal yang menjadi tuan hakim ni apa semua adalah ulama fiqh. Ini yang menjadi pada pemerhati ni ulama fiqh. Saya nak cakap apa? Saya mengaji ilmu tasawuf dengan makrifah. Maka terang-teranglah kena 3-2 tak ketam tam belakang. So baiklah yang Arif, saya nak tanya. Kalau saya telah dituduh sesat dan budak yang duduk luar pintu tadi juga ditangkap kerana bersebahat di dalam kes pencurian. Dia tak curi pun, dia duduk luar usaha lain. Yang memegang bahan bukti curian adalah saya. So dia ditangkap sebab apa tadi? Bersebahat. So hari ni saya nak tanya, saya dituduh sesat dan siapakah yang menyesatkan saya? Surah An-Nisa ayat 60. Surah Ibrahim ayat Guru Yaya mai kok mana Abu oi. Hang ni pandai-pandai sedap mulut. Yang ni jenis ni mak ni Abu Humaira ni. Dia tak duduk dia tahu. Itu this is a Malaysian. Dia tengok tak komen. Tak syok nama tak naik. Bila komen tengok macam mana menunjukkan betapa bodohnya. Orang cakap pasal ilmu makrifah dan ni dia pun Guru Yahya tu. Ni budak komen ni. You are very smart, smarter than the cow. Okay. So, lah ni macam ni. Dan nak buat macam mana dia kata berpalinglah daripada mereka yang bodoh. Surah 7 ayat 199. Dia tu lah. Dia tak duduk Guru Yahya. So, hari ni, bila nak ditangkap ni, cakap kat dia, yang menyesatkan saya, siapa dia? Sedangkan banyak surah dan ayat menyatakan, akulah yang menyesat mereka. Allah kata dia menyesatkan mereka. Banyak surah saya boleh sebut. Tapi tak apalah, kita cerita bab ni. So sekarang ni, kalau hang mengantuk, pergi tidur betul. Kalau hang tak mengantuk, gagah pergi tidur, payah. Kalau hang makan dah kenyang, jolok juga masuk, sakit. Saya jadi, hari. Jadi payah. Perut penuh, mengah, tak tahu nak buat apa. So, kalau hang dah agak pergi minum okey. Tapi kalau hang tak dah agak duk minum juga, akan datang sakit. So hari ni aku nak tanya satu. Bab amalan. Soal zikrullah. Kita cari position hang lapak ke hang dahaga ke apa. Zikrullah dia ada kena mengena dalam qalbi. Iaitu qalbi ni, hati ni dia ada situasi hati ni tolong cerita kat saya. Situasi hati. Okey. Hati situasi yang tanya suruh layan komen lah. Layan komen sakit hati lah. Lepas tak kenal roh, Iblis pun kenal roh. Itu happy lah. Orang yang pandai. Okey, sekarang dengar situasi hati ya. Tapi kadang-kadang lawak juga yang orang komen ni, mangkak-mangkak juga. Mungkin mereka mengaji, mereka saja cucuh ya. Ada kawan aku nama dia Abang Zainal. Dia kata aku saja cucuh lepas dia maki aku pasal tak kenal dah. Syat supporter hang lepas dia sokong hang duk pesan. Aku dah. Hang kena ingat zaman bukan internet dah. Hang boleh duk tuduh orang tu sesat. Dah ni tak ada dah. Live. Transparent. Ilmu tasawuf, ilmu makrifah, lepa duk balon dalam TV ilmu fiqh. This is our time. Tu yang abang tu kata dia pergi support mamat yang tuduh sesat tu sebab apa? Aku nak mengaji punya susah benda ni. Tak tahu member boleh buat live pun duk tuduh dia sesat. Yang tu yang duk merepek, duk bersembang fiqh tu tak ada kena mengenang dengan tasawuf. Orang tasawuf tak kata apa pun. Okey. Tak ada apa pun. Suara saya tinggi. Saya tak marah. Okey. Baik. Situasi hati kan. Ni duk dah ramai ni. Takkan seorang tak boleh beritahu. Apa satu? Aku beritahu satu lah. Udah siapa? Rosot. R-O-S-O-T. Rosot. Boleh Ustaz? Tolong kita sembang. Dengki. Aku nak tunggu satu perkataan dulu lah. Sabar ni yang kata apa? That's it. Yang tu lah. Yang ni punca segala yang terbaik. Yang ni punca segala yang leceh. Waktu Azazil cakap, tak puas hati ya. Ini dia pecahan dia tak puas hati. Dengki, khianat, ajuk, apa semua ni, ujuk, apa semua ni. Ni. Yang ni ya. Maximum stand, tenang.
Dia pun kata datanglah pada aku wahai seketua hati yang tenang. Okay, that's it. We focus this one. Orang yang tak tenang duk geram kita cakap ni boleh tak setuju. Orang duk tulis whiteboard tu duk temberang apa punya pasal tu hang punya one way of seeing things. If you see me as a rubbish, if you see me as a bullshit, that's one way of seeing things lah. Pro and contra. What can I do? Tapi yang steady dah lepas, terima kasih lepas, alhamdulillah. I go for that way lah, for that side lah. Betul tak? Betul. Hang nak ambil pula yang orang tak suka kat hang, pasal apa? Orang tak puas hati kat hang, takkan dia nak bagi bunga kat hang. Dia akan create bunga juga, tapi bunga tahi je. So, we are giving choice to choose. We are the creator of our feeling, misery and happiness. Okay? Kita adalah, faham tak? So, sekarang ni, yang ni, tenang. Okay? Sifat berlawanan bagi tenang apa? Serabut bulu. Serabut bulu pula dah. Okay, apa beritahu? Rosot, gelisah, semak kepala atau duka cita. Sebab bagi orang tasawuf ni, dia tak ada dengki. Kalau boleh, pasal pengajian tasawuf. Ni aku tak buka makrifah, sorry ya. Faham baik-baik? Ini tasawuf. So, bagi orang yang dengki kianat ni, orang yang tak ada kena mengena dengan bab ni. Dia tak puas hati. So, bab ni. Macam mana nak bagi tenang? Apa perlawanan sifat sebenarnya? Resah, gelisah. Itu sebab dia kata, wahai Muhammad, janganlah kamu berduka cita. Dia tak tulis janganlah kamu berdengki. Pasal Muhammad tu tak berdengki. Dia berduka cita sajalah sikit-sikit. Sebab apa? Sebab dia ada umat dia. Tapi dia pun tentang. Ada yang menentang, ada yang ni. Ada dia dengan yang ramai. Dia bukan wali hakikat. Tak pedulilah. Biarlah dia nak minum ayat kaki hamba. Dia bodoh bagi minum. Bukan buat yang nak minum ayat kaki dia. Dia kata aku betul pergi jam terus. Tanya, awak tanya. Berdebat. Tapi dia nyasut. Okey, yang nak menyembah lembu apa nak kata apa? Dia punya konsep yang dia percaya tu pun dia menyembah lembu. Yang kita sembah lantai dengan dinding tak nampak apa pun, tak ada apa. So hari ni, kita proses bab ni. Tadi ingat tak pasal cakap dahaga, makan, itu, ini apa, okey. Mulut semua ada department dalam badan kita ni masing-masing buat. Dia hampir saya bawa keluar satu benda hak dalam perut ni kot jubok. Berak, kentut. Hampir saya bawa keluar benda yang dalam perut kot mulut. Ada? You see, they all have things. Kalau keluar tahi kot mulut, orang terkejut dah. Betul tak? Okey, so sekarang dah report. Sekarang ni nak tanya pula. Mata hang, telinga hang, mulut hang, semua dia ada dia punya ni. So, hati, kita buat ni. Situasi hati. Bila kita cakap situasi hati ni, tenang atau tak tenang? Sebilang tanya bab amalan aku dalam sudut tasawuf bab amalan ni, kalau tak tenang, apa dia nak buat? Surah Taha 20. Cuba balik Sat. Ayat 130. Syok tengok apa semua pegang Quran apa semua. Best tu. Aku titik. Macam Maka sabarlah engkau atas apa yang mereka katakan. Okey, stop. Cantik. Maka sabarlah engkau Atas apa yang mereka katakan. Okay, that means you see there is a situation. Kita dah cakap tadi. There is a situation. Atas apa yang mereka katakan. Bermakna orang nak ukur memang tak betul lah. Orang nak kata pelik-pelik lah. Okey lagi? Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah pada waktu tengah malam dan di hujung siang hari agar engkau merasa tenang. See? Agar engkau merasa tenang. Hang dah agak. Aku kata apa? Hang pilih ambil rumput makan. Kena? Tak kena? Tak kena? Okey, baik. So, kalau tak tenang, agar tenang, dia suruh apa? Berzikir, bertasbih tu amalan dia kerana hang tak tenang. Surah 13 ayat 28.
bukan dapat RM5 pun. Bukan aku lagu ustaz pergi masjid, salam ada duit. Aku cakap ni betul saya kasih ya. Hampa mai, Pahang, Jitra, Sungai Petani. Mana? Perak. Takkan aku nak bawa tak tahu. Aku tak panggil Hampa mai pun. RM5 pun tak dapat. Duit api lagi nak kena bayar. Bertibai lagi kopi apa semua. Wah. Tapi aku pula nak kena maki dengan orang ni. Tengok guru Yahya dia buat Ustaz. Apa untuk RM5 aku dapat ni? Tapi disebab aku pun susah dulu mencari. So bila Hampa mai aku nak menulis pun aku terpaksa keluar lah. Sebab sayang Ar-Rahman Rahim tu. Apa dia kata? Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentera dengan mengingati Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah pula hati menjadi tentera. Am I right? Betul tak? Right or not? Dengan mengingati Allah sajalah hati menjadi tenteram. So, kalau hati yang tak tenteram, Hafiz minum kopi tak? Bagi tenteram. Bagi lega tapi tak kena. Amika. Ada siapa? Takkan nak pergi kat telinga dia. Awak ni bang. Dari bawah ada lubang. Tak boleh. Simple as that. Awak semayang kena ingat Allah. Kalau tak tenang berzikirlah. Tapi semayang pun tak ingat Allah, buat cerita. Sebab kalau ingat nama kafir, Quran tulis. Awak tinggal semayang kafir. Awak lalai dalam semayang neraka wil. Pilih yang mana satu, free of charge. Tak payah disekal banyak-banyak. Benda tu ada. Habis yang tak semayang, siapa cakap? Yang mengaji tak semayang ni, siapa cakap? Walaupun awak makrifat, awak kena semayang. Yes! Tu khosyi'un, daimun. Itu sebab amalan tadi yang pokok. So, okay. Man. Faham apa baik, Man? Benar ni, Man. Dia kata, di akhir zaman, umatku seperti Bukit Kaf. Bukit Pasir. Nak terima senggam tangan pun belum ada. Berapa ramai orang yang tak tahu. Tapi menurut. So, semayang wajib. Sekali lagi kita sembang. Mata apa dia tu? Boleh lah. Nampak je mata? Weh? Nama pun pelukis. Serabut nama tak pelukis. Okey. Ni apa ni? Ha? Mulut? Sihir jadi bukit dengan laut. Saja. Memang mulut betul lah. Betul. Mulut, okey? Mulut lari ya mulut apa ni? Okey lah, boleh lah. Faham lah. Mulut. Pelik Marilyn Monroe. Okey, mulut. Dia. Cok kena telinga lah. Ni aku bagi terus lah. Kira perbuatan lah apa dia. Okey. Qauli, mulut, telinga. Lafaz, dengar. Fi'li, melihat. Basar, takluk dia. Qauli, takluk dia. Sifat apa? Lafaz, mulut lah. Ni, basar. Yang ni sama.
takluk dia af'al tadi, fi'li, okey? Telinga mendengar lafaz, okey? Okeylah, qauli takluk dia basar. Fi'li takluk dia qauli takluk dia ni samang. Fi'li takluk dia samang basar. Okey? Celaru dah, comok yasam kubun. Okey. So, yang ni dia masuk kategori apa? Yang hanya dia, iaitu fa'ilun. Terang-terang. Bukan syariat. Siapa kata syariat? Fa'ilun. Okey, rukun qalbi ni. Takluk dia apa? Ha? Ilmu, otak ah. Oh, dia otak. Macam sampah. Otak ilmu ah. Erti tahu. So, dia duduk mana? Hantaulah apa hang rasa. Hantaulah apa? Hantaulah. Okey. So sekarang sini qalbi ada dalam fa'ilun, qalbi ada pada dalam orang bisu, qalbi juga ada dalam orang buta. Okey. So amalan ni, yang kita nak kata amalan ni, yang nak buat ni, yang ni pada yang ramai. Orang nampaklah qauli, orang dengarlah qauli hang, orang nampaklah fi'li hang nak pergi terbalik. Sekali lagi, kalau orang bisu masuk, orang pekak masuk, pasal ni samak kan, telinga kan. Orang pekak masuk, sunyi, tak dengar apa masuk. Kan, rumah ni. Tak tahu, tapi mata dia boleh melihat. Dia sampai depan tu, orang duk semayang, duk tengah rokok sejuk. Okey? Faham tak? Okey, bermakna, dia ada basar, tapi telinga dia tak tahu. Walau qauli ni tak dengar lah bagi dia sebab dia pekak. Tapi fi'li ni takluk basar, dia nampak. Nampaklah rupa bentuk semayang. Rupa bentuk semayang. Hindu pun ada rupa bentuk semayang. So, lepas tu orang buta pula masuk dalam rumah ni. Masuk, orang buta ada tak telinga? Dengar kan? So dia masuk, fi'li ni dia tak nampak, dia buta. Tapi qauli ni dia dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang duduk semayang. Tak mana nak duduk tau. Saya hilang kat orang semayang leceh. Duduk dulu tang tepi tu, duduk depan pintu. Takut dia tak nampak, duduk semayang tak mana, tapi dengar. So, faham tak? Nampak? Yang ni. Tapi, yang buta masuk pun dia tak tahu qauli dia tu dia ingat apa. Yang bisu masuk, yang pekak masuk pun dia tak tahu qauli dia tu apa. Tapi dia tu dia tahulah qauli dia. Qalbi dia. Yang buta masuk, dia dengar, dia tu duduk membaca, melafaz. Yang buta sebab telinga dia dengar. Takluk sama pada lafaz. Takluk basar pada melihat. Buta tak boleh lihat dah, tapi dia boleh dengar. Orang pekak ni sama. Faham tak? Tak boleh dengar, tapi boleh lihat. So nampak sangatlah rukun qauli dengan rukun fi'li untuk yang ramai, untuk yang luar. Tetapi orang buta yang masuk tadi, dia tak tahu rukun qalbi mamat tu. Dan orang pekak yang masuk tadi pun dia tak tahu rukun qalbi mamat tu. Mamat tu tahulah rukun qalbi dia. So hari ni masalah amalan nak diterima tak diterima bukan orang yang masuk tengok dan orang yang masuk dengar. Diri hang tu sendirilah hantar orang khusyuk tak khusyuk pasal takluk rukun qalbi adalah ilmu. Artinya tahu. Surah pun tak ada dah. Right? Okey ya, bab luar je. So, bagi hampa yang mengaji nak mai rukun qalbi ni, apa kerja rukun qalbi ni? Apa kerja rukun qalbi ni? Apa kerja rukun qalbi ni, hati ni? Bila kita dah tahu kerja dia, setelah kita mengenal dia, kita tahu kerja dia, tak ada diganggu. Malam pun dia berjalan, dalam perut ibu pun dia ni. Takkan kita nak ganggu apa? Saya nak buat betul-betul, nak itu, nak ini apa? Nak ganggu apa? Benda dah sedia maklumi dah. Itu sebab beruntunglah Nabi Muhammad kata orang yang mengenal dirinya.
aku sembang dengan Waizam. Waizam cakap yang tu pun juga aku. Itulah Muhammad kata, beruntunglah orang yang mengenal dia. Terang-terang kan dia tulis. Untuk menenangkan hati hang. Tadi surah 13. Ayat berapa? 2 belakang kan? Ha? Terang-terang dia tulis.